Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua yang hadir dekat kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana anda telah hadir ke suatu majlis ilmu yang bukan sahaja bermanfaat dalam penerokaan kita tentang blockchain. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, marilah kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi buat mana ahli yang baru sampai dalam grup ni, selamat datang. Nama saya Muhammad Ihsan bin Khalid Jaafar dan saya adalah seorang tenaga pengajar kripto sejak tahun 2017. Jadi kita adakan kelas secara berkala. Buat masa ni kita ada dua tenaga pengajar sahaja, iaitu saya dengan Azim Zahari lah. Jadi buat rakan-rakan yang baru, jangan lupa untuk datang ke Facebook kita m.facebook.com/groups/sekolah kripto. Masuk adalah percuma, tidak perlu membayar. Kat sini kita dah kongsikan sesi-sesi kelas, recording kita, hours and hours just for free lah. Jadi kalau katakan ada discussion lebih lanjut, nak tanya, nak buat follow up dan sebagainya, boleh juga follow up di Telegram kita, iaitu https saudaga training dan t.me.saudaga training, dan kita juga ada WhatsApp group. Jadi nanti WhatsApp group punya link mungkin Abi boleh kongsikan lah. Jadi di Saudaga Kripto kita adalah di sekolah kripto kita memberikan pendidikan tentang kripto secara percuma. Tapi kalau tuan-puan nak beli buku pun, kita ada buku kita ada di saudagatraining.kiah.store. 3 dalam 1 buku hanya RM60. Boleh juga berhubung dengan moderator iaitu Abi Syazwan dengan Azim Zahari kalau ingin membelilah selain daripada di laman web. Okey. Jadi pada hari ini topik kita adalah dengar orang cerita pasal Wan, tapi apa benda Wan ni? Mari kita tengok performance dia. Dari segi all time high dia dah naik daripada very rendah kepada 4,000% lah. Tapi kalau kita tengok 1 year performance 4,000, kalau kita tengok 3 month performance 97%, kalau kita tengok 1 week performance, okay, so far tu merah lah 54%. Cuma Wan ni bagus ke coin ni? Orang tanya saya, Wan ni apa benda? Token ke coin ke? Jadi sebenarnya Wan ni adalah coin, dia bukan token. Dia ada chain dia sendiri. Lepas ni kita akan tengok sama-sama. Tapi jom. Hello? Kesan? Ya? Ada share screen ke? Ada share screen ke? Alamak. Kita restart balik lah. I didn't perasan pula I tak share screen. Boleh Boleh. Boleh. Astagfirullahalazim. Sorry. Ada. Alright. Saya start balik lah. Batalkan kau start balik lah. Tak apa, boleh terus je. Boleh tu Okay, sorry saya start balik. Okay. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke kelas kita pada hari ini. Minta maaf atas masalah teknikal tadi. Yang baru datang, welcome. Sebelum kita start kelas, kita mulakan ummul kitab Al-Fatihah. Okey. Pertama sekali, selamat datang kepada ahli yang baru datang. Untuk makluman, nama saya Muhammad Ihsan bin Khalid Jaafar dan saya adalah seorang tenaga pengajar kripto sejak tahun 2017. Jadi, jom kita tengok sedikitlah pasal sekolah kripto. Jadi, sekolah kripto ni sebuah Facebook page. Dia punya laman web dia adalah facebook.com/groups/sekolah kripto. Masuk adalah percuma. Dekat dalam ni ada berjam-jam konten. Kelas kita buat secara berkala. Saya dengan Azim Zahari. Dan kelas kita adalah percuma, tanpa bayaran. Dah masuk ke dalam Facebook group, dah follow up dan sebagainya, boleh sambung masuk dekat kita punya Telegram group. Telegram group kita lah https t.me/saudaga-training. Masuk adalah percuma. Boleh tanya kat dalam tu. Kalau ada cikgu-cikgu yang free untuk jawab, kita jawab. Dan pada masa sama kita juga ada sebuah WhatsApp group yang dikelolakan oleh Abu Syazwan. Boleh tanya kat dia untuk dapatkan link selepas ni. Dan pada masa yang sama, kalau tuan-puan berminat untuk membaca, juga ada buku yang kita jual di saudagatraining.kiah.store. Ada 3 buah buku, physical book, RM60 sahaja termasuk delivery.
Boleh beli di laman web atau boleh berjumpa dengan boleh berhubung dengan moderator Abi dengan Azim Syari untuk membeli. Okey. Jadi pada hari ini seperti mana yang kita janjikan, kita nak berbual tentang coin Harmony ataupun One. Kalau kita tengok One ni dalam masa setahun, dia dah naik 4,000%. 4,000%. Kalau kita tengok 6 month performance, nampak ke? Nampak Dia dah naik 100. Nampak, Ya. nampak. Dia dah naik 181%. Jadi apa benda One ni? One ni coin ke token? No, dia bukan token, dia adalah coin. Jadi kalau kita kata dia adalah coin, dia ada chain dia sendiri. Dari segi volume, market cap dia agak besar, 11 billion dah. Dia punya volume 24 hours pun agak tinggi, 463 juta sehari, dan dia punya supply ialah 11.45 billion. Pada hari ini harga dia adalah RM1 sahaja. RM1 I think is very undervalued, very cheap, dan dia ditraded di so many market. Binance ada, KuCoin ada, Crypto.com ada, HitBTC ada, Huobi pun ada. Dan kalau kita tengok dia punya coin ni dari segi ranking nombor 67. Jadi terlalu banyak coin dekat pasaran pada hari ini. Kita ada Avax, kita ada Polygon, kita ada Waves, kita ada BTC, kita ada Ethereum. What makes Harmony ataupun nama lain dia One ni so unique? Number one, tuan-puan, the transaction is fast and cheap. Fast kita akan tengok kejap lagi, and cheap I tell you is even cheaper daripada Matic dan Polygon. And it's very stable. Tapi what make it so unique? What make it fast and cheap and stable? Ialah ladies and gentlemen, bila kita guna Ethereum atau Bitcoin, kita tahu bahawa transaction tu akan lalu miner. Bila dia lalu miner yang akan uruskan every transaction, ada bottleneck. Ada orang kata hard dia. Satu orang at one time handle everything, dia akan congested. Bila congested, fee mahal. Bila mahal, jadi slow. Harmony is like having a bank inside a bank. Dia gunakan sharding ni. Kita ada shard 0, shard 1, shard 2, shard 3, shard 4. Macam kita ada bank negara, dia sub pula kat bank lain. Ada Maybank, ada CIMB, ada RHB. So every shard can do their own transaction independently tapi still under the blockchain. So kalau katakan one shard is congested, make a new shard. Very easy. Currently dekat Harmony One, dia punya volume tak pakai banyak shard lagi. Most of us stay in shard 0. Tapi mungkin in the future akan pakai shard lain. And because of the sharding technology, it is very fast. Memang very fast. Number two, it is one chain, two address. Kalau tuan-puan pernah pakai chain macam Avax, mesti akan perasan Avax ada C chain, ada P chain, ada X chain. It's so complicated. Banyak sangat address nak kena fikir, banyak sangat wallet nak kena pakai. Kalau kita guna even macam macam CRO. CRO pun ada dua chain. Dia ada IBC chain dan dia ada EVM chain. Kalau kita guna BNB, BNB ada BEP 2 dan juga ada BEP 20. One is unified. Satu chain boleh pakai dua address. Lepas ni kita akan tengok. So maknanya dia boleh interact dengan teknologi-teknologi yang melibatkan Cosmos SDK walaupun dia sendiri bukan Cosmos SDK, dan dia boleh interact dengan EVM. EVM ni apa? Kita akan tengok sebentar lagi. Okey. Jadi kita dah berkenalan dan kita dah mula memupuk rasa cinta pada One. Kat mana kita nak beli One? Okay, ladies and gentlemen, kita boleh beli One dekat exchange utama. Contohnya Binance lah. Kalau tuan-puan tak boleh pakai Binance, tuan-puan boleh pergi ke Huobi ataupun KuCoin. Macam biasa, saya just recap balik. Kalau sesiapa yang dah ada account Binance yang KYC dan juga legal, kalau tak kena buang lagi dekat Malaysia, tekan funding, tekan P2P, cari seller-seller USDT, tekan buy, lepas dah tekan buy, masukkan berapa ringgit yang kita nak, and then kita pun tekan buy, dia akan bagi nombor account, kita bayar dan seterusnya dia akan bagi kita USDT. Memandangkan ringgit dah tak diterima kat Malaysia, kita pilih RON. Kat
cari RON, itulah ringgit yang ada sekarang ni. Lepas kita dah saja, kita tekan USDT, transfer masuk spot wallet, dah masuk dalam spot wallet, kita tekan market. Tekan market, kita cari atas ni, 1. Okay, kita cari 1. Alright, so kita tekan 1 and kita tekan buy. Macam biasalah, di standard saya just recap, tekan buy 100%, bla bla bla, tekan buy, dan akan dapat 1 macam dekat wallet kita ni. Alright, kita dah dapat 1 kita. Sekarang ni kita nak explore 1 lebih banyak, bukan setakat nak simpan dalam kita punya Binance wallet. Macam mana guys? Kita akan install dia punya wallet. Macam saya cakap, 1 is one chain, two address. Kita akan fokus kepada 1 yang menggunakan teknologi EVM. Okey, apa tu EVM? EVM adalah Ethereum Virtual Machine. Tuan-puan bayangkan, kita pakai Dell, kita pakai laptop Acer, kita pakai laptop HP. Laptop ni ada yang pantas, ada yang laju, ada yang cantik, ada yang stable. Tapi apa persamaan dia? Semua akan pakai Windows 10. Tak adanya kita tengok Dell pakai Apple, kecuali kalau pakai Hackintosh, tak ada. Virtually everyone akan pakai Windows 10. And then of course kita ada outliers yang menggunakan Ubuntu lah, yang menggunakan Linux Mint dan yang menggunakan DOS dan sebagainya. Tapi virtually everything guna Windows 10. EVM is something like that. EVM bermaksud Ethereum Virtual Machine. Dia menggunakan teknologi yang seakan-akan Ethereum. Ini bermakna any programmer yang cipta blockchain software ataupun di app di dalam Ethereum, dia boleh bawa software tu ke dalam chain lain dengan mudah. Apa ciri-ciri EVM ni? Address dia bermula dengan OX. Jadi sekarang ni EVM is becoming the standard dalam cryptocurrency. FX EVM, One EVM, Binance Smart Chain EVM, Polygon EVM, Kronos ataupun CRO punya EVM chain EVM. Semua pakai EVM dan One is one of the chain yang support EVM. Ada tak lagi teknologi selain daripada EVM? Ada. Kita ada satu benda kita panggil sebagai IBC. IBC ialah Internet of Blockchain. Ada ke chain-chain yang pakai? Ada. Contohnya macam Luna, CRO IBC, Secret Chain dan juga Cosmos. Tapi kita tak nak tengok yang dekat IBC. Hari ni kita akan fokus hanya pada yang EVM. Okey tuan-puan, untuk menggunakan teknologi ni, kita pergi ke kita punya Play Store, download app ni, Token Pocket Wallet. Token Pocket Wallet, kita tekan install. Okey. Lepas kita dah install, tuan-puan akan dapat satu interface yang rupa dia macam ni. Okey, rupa dia macam ni. Okey, kita berkenalan. Bila kita buka, kita boleh pilih banyak chain kat tepi ni. Banyak chain kita boleh pilih. Dan macam biasa, bila kita tekan receive, kita akan dapat kita punya address. Address ialah sama dengan nombor bank. Sama dengan nombor account bank. Kalau kita tekan transfer untuk kita hantar. So macam mana kita nak set up kita punya Token Pocket Wallet untuk menjadi EVM, nak menjadi One Wallet? Pertama sekali, tekan butang tambah dekat atas ni. Okey. Tekan butang tambah. Scroll bawah sekali. Okey, saya ulang balik Tekan butang ni. Scroll bawah sekali. Tekan Add Custom Network. Okey. Dekat sini, dia akan tanya nak pakai mana satu series Macam saya cakap, kita nak pakai EVM, Ethereum Virtual Machine. Kita nak pakai software dia, so kita tekan Ethereum series. Lepas kita dah tekan Ethereum series, kita masukkan setting-setting ni. Atas ni tulis Harmony. Okey, dekat RPC kita tulis HTTPS API.harmony.1. Okey. Bila kita tekan yang ni, automatic dia akan detect yang bawah-bawah ni. So, setting ni dah settle. Nak tambah yang bawah ni boleh. Ni option external, extra lah Explorer.harmony.my. Okay.
Alright, itu dia. Saya akan screenshot, nanti kita akan share dalam group kalau sesiapa nak copy and paste dalam wallet masing-masing. Alright, lepas dah kita setting kita punya wallet untuk menjadi Harmony, kita tekan confirm. Isan, Ya, custom network Harmony ni sama macam MetaMask ke? ya. Kalau tuan-puan pakai MetaMask, sama juga. Tekan custom network, tekan add network, masukkan RPC setting yang sama. No problem. Basically, Token Pocket is like the MetaMask of the mobile yang lebih mesra daripada MetaMask. Sebab tu saya pakai Token Pocket. Alright? Tekan dekat Harmony. Sekarang kita nak buka wallet. Nampak bawah ni ada Harmony Mainnet Shark 0. Tekan create wallet lah. Macam biasa. Kalau tuan-puan dah ada wallet, boleh tekan import. Kita bayangkan kita create wallet lah. So macam biasa, set up wallet name. Kita pun letak lah nama saya kan. Insan Handsome lah. Handsome tak saya? InsyaAllah handsome Alright. Lepas tu masukkan password lah. Password mungkin 1, 2, 3, 4 ke? Haha, maybe. 1, 2, 3, 4 Haha. Alright. So, create wallet. Okay. Dia akan find dia punya network and dia kata got it. Nak backup ke tak nak backup. Okay. Basically, ini ialah kita punya private key lah. Siapa yang tak pernah guna wallet-wallet decentral, this is the most important part dalam you punya blockchain wallet You forgot your key, you are virtually rugi lah. Cakap terus terang Kalau forgot your key, you lost your money. Alright? Okay. Alright. So macam biasa, dia akan cakap completed, backup, verify now. Saya pun dah. Ya? Dalam tu ada banyak benda. Dalam nasi. So macam biasa, kita akan boleh verify balik kita punya wallet. Dia akan suruh kita verify for one time. Kita akan buat, saya akan tunjuk demo supaya tuan-puan yang tak pernah ada wallet boleh buat benda yang sama lah. Tapi jangan pakai key saya pula, habislah duit saya kan. Cik. Alright, so basically wallet dah ready. Kalau kita tengok bila kita tekan receive, kita akan tengok address dia pakai OX macam Ethereum. Macam Ethereum but it's not Ethereum. Rupa je sama. Itulah dipanggil sebagai EVM. Anyway, saya akan tukar kepada my okay. Okay, so dah setting wallet dah siap. Sekarang ni kita nak transfer duit. Kita nak transfer duit daripada Binance tadi masuk ke wallet kita. Okay, kejap. Saya nak actually sync saya punya wallet yang memang actual wallet saya. Sebentar ya. Ni kat sini, import wallet. Ni one more thing dia boleh import. Kalau you dah ada setting dekat Ethereum, you boleh import just like that. Okay. Alright. So, kita dah ada. Kita tekan copy address kita. Copy. Okay. Now, I want to show you something interesting. Kalau kita buka dekat Binance, kita tekan dekat kita punya duit, kita tekan withdraw. And kita pun pilih dekat sini Harmony punya chain. Kita akan perasan bila kita masukkan address ni, dia tidak boleh baca. Dia akan cakap salah. Why? Because Binance dia hanya boleh read one address. Macam saya cakap, one ialah satu chain dua address, dia tak boleh baca EVM address. So no issue. Macam mana kita nak convert kita punya address jadi EVM address? Very easy. Tuan-puan pergi kat browser, pergi dekat explorer.harmony.one. Explorer.harmony.one. Masukkan je address kita. Okey. Bila dah masuk address, pergi kat butang 3 belah kanan. Saya ulang balik, pergi kat butang 3 belah kanan, tukar address style kepada Harmony. Automatic dia akan tukar address kat bawah ni, kita copy. Lepas dah copy, pergi kat Binance ataupun dekat Huobi dan kita tekan withdraw. Perhatikan berapa withdraw fee, 0.002. Ingat withdraw fee dia 0.002. Saya tekan withdraw, kita tekan confirm. Macam biasa dia akan minta password dan sebagainya. Saya akan tutup dulu sebentar dekat kita punya video. Sebentar saya nak masukkan key.
Okay. So saya dah withdraw saya punya one tadi daripada Binance. Okay. Alright. Sementara kita nak tunggu withdrawal ni masuk ke wallet, saya nak tunjuk something. Tadi berapa saya kata withdraw fee dia? Withdraw fee dia adalah 0.002. Bersamaan dengan 0.002 sen. One is very cheap. Very cheap. Sambil kita tunggu withdrawal tu masuk ke wallet, tuan-puan, saya nak tunjuk something. What makes one unique adalah dia mempunyai banyak bridge. Apa yang dimaksudkan dengan bridge? Bridge adalah satu software ataupun satu DApps yang menghubungkan antara dua chain. Sekarang ni kalau kita tengok, kita ada duit katakan kat Binance Smart Chain, katakan USDT, kita nak pindah pergi ke contohnya Polygon, tak senang. Kita masuk Binance, turun balik. Kalau kita daripada FX for example, ada USDC, kita nak hantar USDC kita pergi Tron, tak senang. So one thing, dia ada banyak bridge untuk hubungkan dia dengan chain lain. Yang pertama, dia ada bridge dengan Terra. Terra adalah Luna. So kalau tuan-puan invested in IBC, nak pindahkan duit, apa duit yang boleh dipindahkan daripada Terra ke Harmony? Bermacam-macam aset. Kita boleh pindahkan kita punya Luna, kita boleh pindahkan kita punya UST, kita boleh even pindahkan kita punya USDT, tapi tak berapa nak boleh pakai lah dekat Luna ni. Yang ni ialah dia punya chain IBC. IBC kita akan belajar later on. Hari ni kita akan fokus kepada EVM. Okey, selain daripada bridge dengan Terra, dia juga ada bridge, tadi bridge tu dipanggil nama dia bridge.terra.money. Ini kalau tuan-puan nak menggerakkan duit antara Luna dengan Harmony. Selain daripada bridge ni, dari satu lagi bridge dipanggil bridge.harmony.one. Bridge.harmony.one ni dia menggabungkan atau menghubungkan di antara One dengan Ethereum dan One dengan Binance Smart Chain. Jadi kalau tuan-puan ada modal dekat Binance Smart Chain nak bawa ke Harmony, boleh, tak ada masalah. Token apa yang boleh bawa? Bermacam-macam jenis token. Bermacam-macam jenis token boleh dibawa. Nak bawa BUSD, USDC, Ethereum, Pancake, semua boleh, tak ada masalah. Cuma macam saya cakap, biasanya bila you bawa ni, you akan rugi sikit kat transaction fee, yang pertama. Dan yang keduanya, dekat dalam One ni, kadang-kadang coin tu dia masuk tu dia pelik sikit. Satunya tak ada liquidity lah. Liquidity ni berlaku sebab tidak cukup farming. Tapi itu tak apa. Sekarang ni One dah quite stable. Okay guys, duit tadi dah masuk ke? Jom kita tengok. Kalau kita buka, kita punya One, yes, sudah masuk. Sudah masuk. Walaupun tadi kita pakai address One, yang ni kita pakai address EVM, dia sudah masuk. Tak ada hal. Boleh guna, boleh pakai. Alright, so apa yang kita boleh buat kat One ni? Ya, kita boleh buat sama macam kita buat dekat Binance Smart Chain. Jom kita tengok. Pertama sekali kita tekan discover kat tengah ni, kita akan belajar untuk farming dekat One. Tekan dekat SushiSwap ni. Kalau tak boleh nak tekan, kita boleh tekan app.sushi.com. Okay. Tekan, got it? So kalau tuan-puan pernah pakai Pancake, Sushi is like Pancake, tapi dia sebenarnya better. Satunya sebab dia tidak ada unsur riba yang jelas lah. Macam cake tu kita tahu dia directly involved in lottery. Saya tak suruh tuan-puan invest in sushi. Saya just cakap cake ni, dia sushi ni platform dia macam cake lah. Okay, katakanlah tuan-puan dah ada 199, saya nak tukar jadi USDC. Kita pun tukar tak payah banyak-banyak. Kita tukar setakat maybe $1.5. Alright, kita tekan swap. Tekan swap, macam biasa kita guna kat Pancake, kita confirm swap and dia akan minta password. Perhatikan berapa guys fee dia? 0.0000379. Tadi password kita 1234. Alright. Salah lah password dia. Berapa password ni Sekejap. Saya pun dah lupa password saya berapa kat sini.
1, 2, 3, 4. Ha ha ha. 1, 2, 3, 4, hai. Oh, betul. Masuk betul. Alright. So tengok Tengok saya swap ni sekejap je. Dia terus dah swap. And sementara kita tunggu dia swap, tengok tadi berapa gas yang kita pakai. Kita pakai 0.0000379. Murah gila. Kalau katakan tuan-puan buat dekat Binance macam berapa bayar? Sekali swap mungkin RM3, RM4, RM12. Ni sangat murah. Tahu-tahu Nono siap Nono siap. Kalau dia suruh add lah Tada. Masuk. Semudah itu. Okay. Kita baru tengok nak swap token. Sekarang ni kita nak farming. So kat sini saya nak berkongsi sikit tentang farming. Alright. So tuan-puan, kalau kita guna Binance, kita buat PO buy, kita buat POS sell. Siapa yang beli? Counterparty. Counterparty yang beli dengan kita. Orang yang buy dia sell, orang yang sell dia buy. Tapi bila kita buy and sell ada spread. Betul tak? Mari kita tengok kat Binance Dekat Binance kalau kita buat trading ada spread. Kan macam ni kan. Kita tengok spread dia berapa spread. Nampak spread lah. Kemudian bila kita beli ada fee. Ada fee. So fee ni siapa yang makan? Binance lah makan kan. Sebab dia middleman. Dalam AMM kita boleh makan fee tu kalau kita jadi liquidity provider. AKA kita jadi mini Binance. Tapi nak jadi mini Binance kita kena keluarkan modal. Dan prosedur untuk keluarkan modal tu dipanggil sebagai farming. So kat sini farm So kita boleh tengok banyak farm. Untuk jadi farmer, kita kena keluarkan modal dalam bentuk 50% kita masuk dalam pool. Contoh, kita nak masukkan farmer 1 USDC. So kita letak modal 1 tu tadi 50%, kita letak USDC tadi 50%. Kalau katakan orang beli buy sell dekat kita punya farm, kita akan dapat duit daripada spread. Tapi ada risiko tak? Ada risiko. Risiko dia adalah setiap farmer kena maintain dia punya ratio dalam farm tu 50-50. Kalau 1 naik, dia akan jual 1 tadi jadi USDC. Kalau USDC 1 turun, dia akan jual USDC untuk beli 1. So itu yang dipanggil sebagai impermanent loss. Impermanent loss ni berlaku kalau katakan duit yang kita letak lebih rugi daripada kita hold. Tapi sebenarnya lebih tepat ada orang kata dia berlaku sebab kesan arbitrage. Panjang sikit huraian dia. Tapi farming is a business and business has risk. Tapi farming ni untung ke tuan-puan? Yes. Farming is very, very untung. Tapi bergantung kepada farm lah. Macam ni kalau tengok farm USDC 1, untung setahun 87.23%. Sedap, memang sedap. Kalau setakat staking pasif tak dapat banyak ni. Dengan syarat bila kita farm, kita pilih farm yang stabil. Farm yang berpotensi. Contoh kalau kita farm USDC dengan 1, kita tahu USDC pun solid. 1 pun kita tahu coin ni ada potensi. Kalau kita tengok coin-coin yang tak apa-apa, yang tak pernah dengar, tiba-tiba kita tengok dia punya profit tinggi, berhati-hati. Sebab kalau coin tu rug pull atau coin tu scam, semakin dia jatuh, semakin lagi modal kedua kita tadi digunakan untuk beli coin tu. Lama-lama kita tinggal abu. Contohnya kalau kita beli coin Cheese BNB. Oops, tiba-tiba cheese tu rug, habis BNB dalam tu akan hangus. Tak apa. Now, kita nak farm 1 USDC. Macam mana guys? Pertama sekali kita tekan dekat farm tadi 1 USDC. Kita pergi kat liquidity. Kita masukkan liquidity. Memandangkan USDC saya sikit, saya akan tunjuk demo. Kita tekan max. Automatik dia akan kira berapa banyak 1 yang akan digunakan. Lepas kita dah buat macam ni, kita tekan approve USDC. Alright. Abaikan semua benda. Tengok gas dia sangat murah, 0.00532, tekan confirm payment. 1, 2, 3, 4. And that's it. Alright. Settle. Once kita dah dapat liquidity kita approve, okay, confirm adding liquidity. Alright. Confirm add liquidity. Kita tekan confirm supply. Macam biasa, tekan confirm. Masukkan password. Alright. Settle.
And then lepas kita dah add liquidity, kita kena stake. Ini technical details lah. Lepas tu kita tekan maximum 100%. And kita tekan approve. Lepas tu sama 1, 2, 3, 4 tadi. Masa ni lah pula mesej saya nak masuk macam-macam. And that's it. Alright? Okay, sorry, ada satu lagi step. Tekan confirm deposit. 1, 2, 3, 4. Basically kita akan guna 4 steps lah, plus minus. Tapi kalau kita tengok sebab Wan ni dia punya gas sangat murah. Kalau kita buat kat Binance, benda yang sama mungkin charge RM12. Kalau kita buat dekat Ethereum, benda yang sama mungkin charge $80. Alright, so settle. Kalau kita tengok dekat investment detail, dia dah ada dia punya farm and kita punya sushi dah start providing, dah start keluar sushi kita. Kalau katakan kita tekan harvest, kalau kita tekan harvest and katakanlah saya harvest immediately. Alright. Sushi tadi akan masuk dekat dalam wallet kita. So sushi tu kita boleh jual lah. Saya nak tunjuk demo. Kalau kita pergi dekat swap and kita pilih sushi, kita dah dapat dah sushi tu. Sikit lah, tapi tak banyak, tapi dapat lah. Boleh tukar kepada USDC for example. So kalau tuan-puan tak nak simpan sushi tu, you can always swap your sushi for other coins. Alright. Sampai sini saya nak tanya, tuan-puan ada soalan tak? Ada soalan? Means kita tengok dalam grup. Sebab saya dah terangkat agak jauh, takut ada yang terlepas pandang. Mari kita tengok dalam WhatsApp, dalam chat. Tak ada. Alright. So, okay, let's say lah. Aku tak suka lah Syed nak kena harvest. Lepas harvest, nak kena jual. Ada tak cara kita nak auto compound? Ni orang suka dengar perkataan ni, auto compound. Boleh tak saya nak auto compound? Saya set LP, lepas tu saya pun letak auto compound, saya forget. Boleh. Boleh tuan-puan, sangat senang. Cara dia, pertama sekali kena pergi balik kat liquidity kita tadi. Kita pergi kat farm. Alright, pergi kat farm, kita pergi dekat kita punya farm yang kita dah buat tadi, iaitu USDC farm ni. Tekan manage position, tekan staking ni, kita tekan maximum and kita tekan deposit, tukar jadi withdraw. Saya ulang balik, pergi dekat manage position, staking, kita tekan withdraw, tekan maximum. Alright, okay, salah point. FTC sini, alright, minta maaf. Manage position, staking, withdraw, maximum. Okay, withdraw. Kepada withdraw, confirm payment. Okay. Alright. Lepas kita dah confirm withdraw, jangan remove liquidity lagi. Jangan pecahkan LP tu. Biar je LP tu dalam keadaan dia yang sebenar. Okay. Alright. Okay, dah settle. Once LP tu dah unstake, tapi jangan buang liquidity, pergi kat laman web ni pula. autofarm.network. Saya ulang autofarm.network. Okay. Dekat autofarm.network, pergi kat ujung sekali ni, atas ni, cari one. Kat sini ada macam-macam farm kita boleh aggregate. Bagi yang tak tahu auto farm ni dia convert farm biasa untuk jadi automatic farm, auto compound. So kita tak payah nak fikir-fikir lah. Alright. Pergi kat ujung ni, cari Harmony, tekan kat Harmony. And then tekan connect wallet kat bawah ni. Okay. Turun bawah, kita filter. Sorry, jangan filter. Filter pergi kat sushi. Sebab kita pakai sushi Saya ulang balik Pertama sekali kat atas ni pergi kat Harmony, tekan connect wallet, tekan kat filter, tekan sushi, cari $1 USDC. So kita dah jumpa $1 USDC. So dia kata kalau you masuk dalam auto farm ni, anggaran keuntungan 97% per year. So basically dia auto compound lah.
Tadi kita dapat 86, sekarang dapat 97. Tekan dekat dia. And kita tekan deposit. Alright? Kita tekan deposit. Lepas dah tekan deposit, tekan approve. Okay. Lepas tu masukkan password. Lepas kita dah approve, kita tunggu kejap. Okay. Tunggu kejap, kita pun tekan deposit. And kita tekan confirm. Kita boleh masukkan password balik. Okay. Alright. So, sorry dia sedikit lambat. Okay, settle. Nampak? Kat bawah ni deposit dah settle lah. Katakanlah. Weh, lepas tu kita pun balik, kita pun monitor farm kita. Okay, farm dekat sini. Lepas kita farm untuk seminggu, kita dah bosan. Ni tak suka lah farming. Aku rasa farming ni tak best lah. Nak withdraw, senang je. Tekan je maximum, tekan withdraw. Tekan confirm payment. Alright. Kita masukkan password balik untuk kita withdraw. Okay. And lepas dah withdraw, lepas kita withdraw liquidity, lepas kita dah withdraw kita punya farm tadi, alamak. Kenapa dia fail? Bentar saya tengok bentar. Okay, dia dah ni, saya refresh sekejap Okay. Kita withdraw balik. Nickel glitch. Alright. Mungkin saya kena tinggikan gas sikit lah sebab mungkin dia dah start congested macam biasa. Alright. Dia ada cool off period. Tak ada cool off period. Alright. So once the withdraw, kita boleh balik dekat kita punya sushi untuk kita jadikan pecahkan duit kita tadi. Atau kita boleh guna tools kat sini. Kalau kita tekan remove liquidity ni and kita masukkan LP ni, dia akan pecahkan untuk kita. Kat sini pun boleh. Kalau tuan-puan tak nak pergi kat sushi lah. Sebenarnya kalau tuan-puan pakai auto farm ni, tak payah pergi sushi pun boleh. Boleh buat liquidity kat sini terus. Alright. Kalau katakan tak boleh pula nak pecahkan liquidity kat sini, kita try balik. Kalau tak boleh ada masalah, kadang-kadang dia tak jadi dia punya pemecahan tu, kita balik kat farm. Alright. Lepas kita dah balik kat farm, kita pergi dekat, ya? Kita pergi dekat kita punya farm balik. Okay, kita pergi kat 1 USDC. 1 USDC. Okay. And kita tekan remove liquidity ni 100% and kita tekan approve. Saya tunjuk balik pergi kat 1 USDT liquidity, remove liquidity gambar tolak ni 100% approve. Approve. Masukkan password. Alright. And settle. Kita boleh pergi dekat kita punya swap untuk kita convert kita punya USDC kepada 1. Alright. 100% and convert swap. Okay. Alright. So one thing kalau tuan perasan kalau pernah tengok saya guna Ethereum dengan Polygon is very slow Polygon pun taklah Polygon quite fast tapi dia lebih slow. Tapi kalau tuan-puan perasan dekat dalam One ni dia lebih laju and dia punya error pun kurang. So basically tadi
kita dah buat macam-macam benda. Kalau tuan-puan perasan masa saya deposit 99.1. 99.1 saya deposit. Lepas kita dah main gok, in out semua. Kita hanya lost about 12 won je. Kalau ikut dalam ringgit, 12 won tu berapa? Padahal saya dah buat macam-macam 12 won bersamaan dengan RM12. Padahal kalau ikut dekat dalam Binance Smart Chain, you farm sekali je pun dah RM12. Yang ni saya dah in, out, saya dah IL, saya dah kena penalty daripada auto farm sebab withdraw laju sangat Kalau auto farm you withdraw too fast, dia ada penalty. Dia kena at least hold for 1 day. And still saya rugi very sikit lah kalau compare dengan dekat Binance Smart Chain atau Ethereum. Adakah coin one ni berpotensi? Kita tak boleh nak cakap. Tapi saya rasa the future is bright, very bright. So kalau katakan kita nak hantar ke Binance, macam tadi juga, kita receive tadi, kita ambil copy, pergi ke Explorer Harmony, convert jadi address one. Sorry, bukan. Kalau kita nak hantar pergi one, nak pergi hantar ke Binance untuk kita jual balik, cara dia terbalik. Kita pergi kat Binance, tekan wallet, tekan deposit, okay, dia akan bagi address. Kita dapat address Harmony, copy address ni, pergi dekat Explorer. Pergi ke Explorer, masukkan address, okay, masukkan address, convert dia jadi ETH. Lepas dah convert jadi ETH, tekan copy and kita send dekat address tu. Alright. 1, 2, 3, 4. Kita tengok how fast it goes. Kita tengok how fast it goes. Pergi kat one, pergi kat Binance, pergi kat history, kita tengok berapa laju dia masuk. Sekejap saya double check saya dah send belum, takut tak send pula. Okay, ini dah send. Kita tunggu dia detect. Alright, sementara kita tunggu dia detect, saya buka kalau ada soalan daripada ahli-ahli dalam grup. Ada sesiapa nak tanya apa-apa ke? Ada rekod tak untuk Zoom ni? Ada, insyaAllah ada. Ada insyaAllah. Nanti boleh tengok dekat dalam grup sekolah. Okay. So far, Binance ada congestion. So, sepatutnya dia sangat laju lah. Biasa saya in out memang very fast. Tapi nampak ada kesilapan masalah teknikal di belah Binance lah. Sebab kalau tengok dekat saya punya wallet ni dah send dah ni. Kalau kita buka dekat Explorer ni dah send ni. Binance yang tak detect lah. Tengok dah confirm dah transaction ni. It's actually very fast. Very fast. Cuma dah sukses. Technical error di belah Binance lah sebenarnya. Dia yang ada masalah. Okay. So itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya bukalah kepada sesiapa kat sini yang ada soalan. Ada siapa nak tanya apa-apa? Okay, alright. Jadi kalau tiada persoalan daripada sesiapa, insyaAllah kita boleh akhirkan kelas kita pada hari ini. Mula-mula saya ingat nak buat one ni sebagai 2 siri, tapi manakala kita dapat cover one dalam 1 sesi, insyaAllah dalam siri minggu depan, saya akan berbincang tentang Luna. Memandangkan kita dah tahu ada bridge, kita akan belajar tentang Luna pada minggu hadapan. Dan Luna insyaAllah salah satu yang saya akan ajar atau guide ialah tentang staking.
So ramai nak belajar pasal Luna. Soalan daripada grup. Kronos. Ada nak belajar Kronos ke? Ke you all prefer nak belajar Kronos? Boleh kalau nak belajar Kronos, tapi dia boleh lah kot, memandangkan kita ada token pocket. Okay lah, sebab dah ada request untuk belajar Kronos, kita belajar Kronos dulu lah minggu depan. Semua orang pun dah fan girling nak belajar CRO kan, duk baca kat internet CRO kan. Okay, boleh, tak ada hal. Cuma kalau nak belajar Kronos, you all kena tahu sikit pasal Polygon. Sebab nanti nak transfer duit daripada Polygon atau daripada Binance Smart Chain pun boleh. Tapi saya akan tunjuk pakai Polygon lah. Sebab dia Kronos ni tak boleh direct dengan exchanger. Dia kena connect dengan chain lain. So either you belajar pasal Binance Smart Chain atau Polygon. Alright? Okay? Soalan, ada nak belajar kat mana? Welcome to our group. Kita ada 2 group. Saya akan bagi link sekarang. Yang pertama ialah dekat kita punya Telegram group. Telegram group kita ada link. Okay. Yang ni kita punya Telegram group. And kita juga ada kita punya WhatsApp group. Nanti Abi minta tolong Abi share link untuk WhatsApp group. And kita ada kita punya Facebook page. Janganlah tak follow Facebook kita. Facebook kita adalah Sekolah Kripto. Tolong masuk Sekolah Kripto. Di link kita, saya akan share dia punya invitation group dia dalam kita punya ni. Okay, di Sekolah Kripto. Okay, soalan. Kenapa address 1 di TW bermula dengan 1? Macam saya cakap. 1 ni ialah one chain to address. Dia boleh jadi EVM dan dia boleh jadi ala-ala IBC. Sekarang ni tuan-puan mungkin tak dapat brain pasal IBC sebab tak nampak lagi rupa IBC tu. Saya ingat tadi nak ajar pasal Luna, tapi di mana adalah pasal Kronos, tak apa, kita belajar Kronos. So minggu ni insyaAllah, bukan minggu ni, untuk fasa ni kita akan fokus dekat EVM je. Kita akan fokus dekat Kronos, kita akan fokus dekat one harmony ialah coin. Betul. One harmony tu nama dia. One harmony tu satu chain, one to coin dekat one harmony tadi. Cuma dia one chain to address. Ada lagi soalan lain? Feel free. Okay, yang tu WhatsApp group kita boleh masuk. Kita akan share kat situ juga konten kita. Ada soalan lain tak yang saya terlepas pandang? Lepas ni Algo, okay. Saya masuk Algo dalam list. Sebenarnya Algo sangat senang. Tak payah fikir apa-apa. Algo beli masuk dalam Trust Wallet. Jadi Algo saya rasa saya akan lambatkan sikit lah. Kita fokus kat Kronos. Sebab CRO is going to boom. Tak belajar CRO sangat rugi. And belajar Kronos paling sangat senang. Macam kita belajar harmoni juga. Okay. Jadi itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita akan buat kelas minggu hadapan. Don't miss out our class. Our knowledge is very mahal. Boleh tengok kelas yang semalam kita belajar pasal mining tycoon. Memang mantap, memang padu. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.